wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertamanya, marilah kita sentiasa meninggikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dikurniakan pelbagai nikmat, terutamanya nikmat iman dan Islam, yang mana ia merupakan nikmat yang terbesar kepada orang manusia yang bergelar sebagai hamba Allah, yang mana Allah Ta'ala rakamkan, innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Orang-orang sesungguhnya orang-orang beriman dan juga orang yang beramal soleh, kepada mereka dikurniakan syurga, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kemudian Allah Ta'ala tegaskan, dzalikal fawzul kabir, demikianlah sebesar-besar kejayaan. Hari ini saya percaya adik-adik semua pernah merasai kejayaan. Tidak kiralah kejayaan dari sudut akademik ke, kejayaan dari sudut kehidupan ke, semua pernah merasai kejayaan. Tingginya kejayaan ataupun biasanya kejayaan, semuanya pernah merasai. Dan ketahuilah bahawa kejayaan yang paling besar di sisi manusia adalah apabila kita dihimpunkan oleh Allah Ta'ala dengan rahmat Allah Ta'ala, kita masuk ke syurga. Alhamdulillah, kita dikurniakan tiket demikian. Cumanya kepada kita lah sama ada tiket nak masuk syurga itu menurut pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala akan masukkan semua orang yang beriman, walaupun mereka memiliki iman sebesar sebiji sawi pun. Maka betapa nipis, betapa kecilnya iman mereka, menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah, mereka ni akan dimasukkan dalam syurga Allah. Cumanya kita nak jadi orang yang berada di first class ke ataupun orang yang berada di belakang, tu bergantung kepada kita sendiri. Jika sekiranya kita menjaga iman kita dengan baik, sudah tentu Allah Ta'ala akan memberi rahmat kepada kita, dimasukkan syurga lebih awal lah. Manakala orang yang melakukan dosa pendosa, sudah tentu janji Allah juga akan diazab terlebih dahulu kepada orang yang melakukan maksiat dan juga kemungkaran. Jadi pada hari ini, sukalah Ustaz untuk menceritakan sedikit, mengimbau kembali beberapa fakta berkenaan dengan sejarah Ma'al Hijrah. Saya nak mulakan dengan beberapa fakta kerana di kalangan kita ni ramai ada silap faham sedikit berkenaan dengan fakta Ma'al Hijrah. Yang pertamanya, ramai di kalangan kita mengatakan ataupun beranggapan bahawa Nabi SAW berhijrah pada bulan Muharram. Ini salah. Kalau kita lihat dalam kitab sejarah, di antara banyak-banyak kitab lah, Bidayah wa Nihayah, Nabi SAW tidak berhijrah pada bulan Muharram, tetapi Nabi begitu juga dengan sahabat yang lain berhijrah pada bulan Safar. Dan Nabi SAW tiba di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Jadi masalahnya Ustaz, dah mana kita cerita pasal Ma'al Hijrah, cerita pasal hijrah pada bulan Muharram. Jadi mari kita melihat beberapa fakta ni. Yang pertamanya ialah hijrah ataupun tahun hijrah ini telah diasaskan oleh Khalifah yang kedua, Sayyidina Umar Al-Khattab. Bukannya diasaskan oleh pada zaman kepimpinan Rasulullah SAW. Pada zaman Nabi, nama-nama bulan ada. Rabiul Awal sebagaimana yang kita ada sekarang ni. Kalau Rabi' Awal, Rabi' Sani disebut Rabi', musim bunga. Bila sebut Jamad, musim sejuk. Begitulah sebahagian-bahagian nama yang lain. Sebagai contoh, Ramadan, musim panas. Dan begitulah juga dengan nama-nama yang lain. Jadi bagaimana umat Islam ketika kepimpinan Nabi, begitu juga ketika kafir Quraisy mereka hidup. Mereka ada bulan, tetapi mereka tidak ada sistem tahun sebagaimana bangsa Rom ataupun China dan sebagainya. Mereka tak ada.
Yang ada ni adalah mereka menggunakan hari ataupun suatu kejadian yang besar pada tahun tersebut untuk merujuk kepada tahun itu. Sebagai contoh, Nabi dilahirkan pada tahun berapa, kita tak tahu. Tetapi kita tak tahu, tapi zaman sekarang boleh buat kiraan lah. Tapi zaman Nabi, dia tidak ada kiraan tahun, tetapi yang adanya adalah namanya adalah tahun gajah. Sebab apa dinamakan Nabi dilahirkan pada tahun gajah? Kerana tahun tersebut adanya peristiwa bagaimana Abrahah telah memimpin tenteranya bersama dengan gajah untuk menyerang Kaabah. Jadi dinamakan dengan tahun gajah kerana serangan Abrahah dengan menaiki gajah. Jadi dinamakan bersempena dengan nama ataupun sesuatu perkara yang terbesar pada tahun tersebut. Okey, itu fakta yang pertama. Yang keduanya, apabila berkembangnya umat Islam, yang mana umat Islam bukan sahaja berada di Mekah dan juga Madinah, berlakunya perluasan umat Islam, maka adalah beberapa cadangan daripada sahabat untuk reform, untuk transformasi dari sudut pentadbiran. Sebab kalaulah nak utus surat kepada gubernur, sebagai contoh Sayyidina Umar, Amirul Mukminin nak hantar surat kepada gubernurnya, jadi dia nak tulis tahun berapa, dan bila nak rujuk surat tersebut mestilah kena rujuk. Sebagai contoh, bulan Rabiul Awal tahun seberapa, tahun ni, tahun lepas, 2 tahun lepas. Jadi menimbulkan kesukaran sehingga kan sahabat telah mencadangkan kepada Sayyidina Umar untuk mewujudkan sistem kalender tahun, sebagaimana adanya bangsa Rom yang telah memiliki kalender yang merujuk kepada tahun kelahiran Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi timbulnya kenapa sambutan Ma'al Hijrah, sambutan hijrah, tahun baru hijrah ni merujuk kepada hijrah Nabi SAW, kerana tahun yang pertama hijrah ataupun tahun yang Nabi hijrah ke Madinah adalah merujuk kepada tahun yang pertama kalender hijrah. Nampak ke tak? Faham ke tak? Jadi tahun yang pertama kalender hijrah, kali ikutnya Sayyidina Umar telah memimpin pada tahun beberapa selepas hijrah Nabi. Jadi bila dia nak letakkan tahun yang pertama, beberapa pandangan sahabat, antaranya sahabat mencadangkan kita letak tahun kebangkitan Nabi. Bila Nabi dilantik menjadi Rasul, kita namakan sebagai tahun yang pertama. Ataupun ada juga sahabat mencadangkan bahawa dengan merujuk pada kelahiran Nabi sebagaimana kalender Masihi. Jadi ni Sayyidina Umar tolak dan menerima hijrah, tahun hijrah kepada tahun yang pertama kepada kalender hijrah, bersempena dengan semangat umat Islam, yang mana umat Islam selepas hijrah Nabi SAW telah meluaskan Islam dari sudut amalan, begitu juga dari sudut pentadbiran, sehinggalah Nabi SAW telah memimpin bukan sahaja berdakwah di Mekah, tapi telah memimpin negara Islam di Madinah. Okey. Kemudian timbul pula soalan yang kedua, datang dari mana pula Muharram? Jadi ustaz kata hijrah merujuk kepada tahun pertama, hijrah Nabi merujuk pada tahun pertama kalender hijrah. Jadi yang kedua, persoalan kedua adalah datang dari mana pula Muharram ni. Jadi bagaimana pemilihan Muharram sebagai bulan yang pertama dalam kalender hijrah? Kalau ikutnya dari sudut sejarah juga, sahabat juga mencadangkan beberapa bulan. Di antaranya adalah bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan bulan yang mulia di sisi Islam. Jadi dicadangkan bulan Ramadan untuk jadi bulan yang pertama dalam tahun hijrah. Jadi dalam perbincangan tu Sayyidina Umar tolak dan menerima
cadangan Muharram untuk dijadikan bulan yang pertama, mengambil semangat bahawa umat Islam telah selesai mengerjakan ibadah haji dalam keadaan segar bugar, dalam keadaan keimanan mereka. Jadi semua orang tahu bagaimana haji telah masukkan semangat keimanan, semangat untuk berkorban untuk agama. Sebab haji bukan sahaja kita berkorban dari sudut masa kita, tapi kita juga berkorban dalam banyak perkara. Malah kita berkorban dari sudut harta, berkorban dari sudut masa bersama keluarga, malah kita juga berkorban dari sudut tenaga. Pengalaman saya pergi haji, saya ada seorang kawan yang talkatif, yang suka cakap banyak ni. Bukan cakap banyak ni sebab buruk perangai tak, memang suka dengan sopan santun, suka banyak cakap ni. Tapi pergi haji, habisnya haji maaf suara saya gagal sikit habisnya haji, dia ni senyap, katuk senyap. Bayangkanlah kami ni bila nak habis haji, bila nak buat tawaf tu, kita tengok kawan kita ni daripada yang banyak cakap ni senyap. Sebab apa senyap? Sebab terlalu letih. Kami pergi dengan rombongan negara Jordan. Jadi orang Jordan ni kami dapat slot untuk bersama dengan haji bersama dengan orang-orang Jordan. Perjalanannya sangat jauh, tak macam orang Malaysia. Malaysia letih dah, tapi kami kalau negara agak lagi letih. Perjalanan daripada satu tempat ke satu tempat tu jalan kaki memang sangat meletihkan. Jadi nak beritahunya, memang memerlukan pengorbanan yang sangat tinggi untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, malah untuk menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ibadah haji memang mencabar bagi setengah orang, dan semua orang pun akan merasai selepas dia mengerjakan ibadah haji, dia akan merasai aura yang luar biasa. Inilah bagaimana seorang Muslim yang perlu dia berkorban untuk mengerjakan, untuk melaksanakan tugas sebagai seorang yang Muslim. Jadi bertitik tolak daripada semangat orang yang balik haji. Bulan Muharram juga merupakan salah satu bulan haram, bulan-bulan haram. Maka Sayyidina Umar bersama sahabat telah memilih bulan Muharram untuk dijadikan bulan yang pertama dalam kalender ataupun tahun Hijrah. Jadi itulah sedikit sebanyak sejarah bagaimana kalender Hijrah. Yang seterusnya dari sudut fakta pula, kalau perasan sambutan Ma'al Hijrah ni bukan semua negara menyambutnya, tetapi di Malaysia, di Nusantara, terutamanya di akhir tahun 80-an, kita sambut tahun Ma'al Hijrah ini dengan penuh besar-besaran, malah dijadikan cuti umum kepada kita semua. Jadi kalau ikutnya, yang menjadi pencetus kepada sambutan Ma'al Hijrah adalah orang besuk sendiri, Tan Sri Dr. Yusuf Noh. Semua orang kenal dok ni, pernah menjadi menteri, dan dialah yang mencadangkan bagaimana moto Ma'al Hijrah. Jadi kalau ikut Ma'al Hijrah tu moto kepada tahun baru Hijrah. Maksudnya ialah ayo bersama dengan perubahan, ataupun nama barunya transformasi ataupun reformasi perubahan. Jadi bila datangnya tahun baru, apa yang nak digagaskan oleh kerajaan adalah untuk menyedarkan bahawa datangnya tahun baru, kita kena buat transform, kita kena buat reform. Kita tak boleh duduk saja. Umat Islam dia mesti ada peningkatan dari sudut keimanan, dari sudut amal keislaman, amal soleh. Begitu juga dengan kehidupan dunia, dia mesti ada peningkatan. Kita tak boleh nak biarkan tahun itu berlalu dengan begitu saja. Kalaulah pencapaian sebelum ini begitu, masuknya tahun baru tidak ada perubahan. Jadi kerajaan Malaysia meletakkan moto Ma'al Hijrah tahun 88, seingat saya. Malah Tan Sri Dr. Yusuf Noh mengatakan bahawa sambutan Ma'al Hijrah dalam kerajaan akhbar nak dijadikan seolah-olah macam kita meraihkan Hari Raya Aidilfitri sambutannya. Sebab itulah dijadikan pelbagai program sebagai contoh program pada hari ini. Begitu juga di peringkat nasional,
adanya sambutan ma'al hijrah untuk menyedarkan umat Islam bahawa perjuangan Nabi SAW kita perlu contohi, kita perlu teladani, kerana di dalamnya ada pelbagai hikmah yang perlu kita ambil. Di antara inilah bagaimana kita lihat dari sudut definisi hijrah itu sendiri. Maafkan saya bernaik sekejap. Jadi kalau kita lihat dari sudut definisi hijrah, hijrah membawa masuk perpindahan fizikal daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, daripada titik yang pertama titik ke titik yang kedua. Itu dari sudut definisi, dari sudut bahasa. Dari sudut istilah kita boleh lihat bagaimana hijrah itu membawa maksud berpindahnya Rasulullah SAW daripada Mekah menuju ke Madinah. Begitu juga yang dilakukan oleh sahabat Nabi, yang mana kalau kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW yang sengaja Allah Ta'ala datangkan hadirnya perjuangan itu sebagaimana seorang manusia yang biasa. Kalau ikutnya Nabi Muhammad, boleh dia dikurniakan dengan pelbagai kelebihan, boleh dia dikurniakan dengan pelbagai mukjizat untuk meneruskan dia punya dakwah. Tetapi dalam hal ini Allah Ta'ala sengaja merakamkan sejarah bagaimana Nabi Muhammad SAW setelah menerima pelbagai tomahan, cercaan, penolakan daripada Arab Quraisy, Nabi SAW mengorak langkah yang baru untuk membesarkan, untuk meluaskan dakwah Islam ini. Kali pertama Nabi telah pergi ke mana? Ke hijrah yang pertama. Kat mana adik-adik? Hijrahnya Nabi SAW telah ditolak. Ke mana? Ada jawapan tak? Ke mana? Ke Syam. Salah Syam. Ke mana? Ke Taif. Betul, ada juga yang ingat lagi sejarah ke Taif. Jadi kalau ikutnya ke Taif, Nabi SAW berhasrat untuk melebarkan dakwah selepas ditolak oleh penduduk kafir Quraisy nak pergi ke Taif. Tapi alangkah buruknya penduduk ketika itu, penduduk Taif ketika itu telah menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Malah kanak-kanak sendiri pun telah melempar batu-batu sehingga Nabi ini berdarah, sehingga bunyi decekan darah apabila Nabi SAW pulang ataupun keluar daripada Taif tersebut. Jadi sama juga dengan kita. Apabila kita nak buat sesuatu, memang kita kena keluar daripada kepompong, kita kena keluar daripada keselesaan kita. Mungkin kali yang pertama apabila kita keluar daripada keselesaan kita, ia akan menyebabkan kita ni ditolak oleh orang lain, ataupun suasana telah menolak kita, ataupun keadaan tidak mengizinkan kita. Dan kepada orang yang beriman dengan Nabi, melihat bagaimana sirah Nabi, Nabi juga ditolak oleh penduduk Taif, tetapi Nabi tidak putus asa. Nabi suruh para sahabat yang lain ada juga berhijrah ke Habsyah, dan seterusnya apabila Nabi SAW menerima arahan untuk berhijrah ke Yathrib, ke Madinah, Nabi SAW telah memulakan hijrah ke Madinah selepas mendapat arahan SAW. Dan itu juga telah menunjukkan kita beberapa hikmah ataupun beberapa pengajaran. Di antaranya hijrah Nabi juga berstrategi. Bagaimana hijrah Nabi telah menyusun strategi bagaimana nak keluar daripada rumah. Diletakkan Sayyidina Ali orang yang dipercayai. Bagaimana Nabi SAW berkampung ataupun duduk dulu di gua beberapa hari bersama Sayyidina Abu Bakar untuk mengelakkan bertempurnya dengan pencari-pencari kaum Quraisy ni. Kemudian Nabi SAW mendapatkan
mendapatkan bantuan daripada orang bukan Islam untuk berhijrah menggunakan jalan yang jarang dilalui oleh orang yang bergerak di antara Mekah ke Madinah tersebut. Kemudian Nabi sampai, Nabi buat masjid dulu di luar daripada Madinah, kemudian barulah Nabi masuk ke Madinah. Semua itu adalah strategi yang sepatutnya kita kena insafi ataupun kita ambil pengajaran bahawa perubahan dituntut kepada kita dan kita mesti lakukan perubahan itu dengan berstrategi. Cuma adik-adik sekalian, saya sebut adik-adik macam kecil lah, abang-abang lah kot, abang-abang dan juga kakak-kakak sekalian. Saya ni lama dalam institusi pendidikan, nak kata lama malu kepada pensyarah guru di belakang, tapi sempatlah mengajar dalam 6 tahun. Saya mengajar belajar lepasan SPM, orang panggil apa, cream of the cream lah. Maknanya kalau kita makan, krim tu duduk atas keli. Maknanya budak-budak pandai yang bahkan melanjutkan pelajaran di luar negara. Jadi budak-budak saya mengajar di anak Syekh Amara, kolej swasta 2 tahun belajar situ A-level. Dulu A-level digilah mana-mana luar negara nak pergi Australia ke, nak pergi ke UK ke, bergantung kepada dia. Cuma saya nak beritahu, orang yang nak berusaha ni ataupun orang yang nak mengejar kepada perubahan ataupun dia nak mengejar sesuatu, dia ada style ataupun dia ada gaya hidup yang tersendiri sebenarnya. Jadi saya nak pesan kepada adik-adik ataupun abang-abang kakak-kakak ni, kita semua ni nak berjaya dalam hidup, apatah lagi berjaya di akhirat kelak. Tetapi ciri orang berjaya sebenarnya dia ada sebenarnya ada ciri-ciri. Sebagai contoh yang pertama, kalaulah adik-adik, abang-abang ni nak pastikan yang kita keluar ni, bila kita keluar daripada, berubah daripada alam remaja kepada alam yang dewasa ni, kita mesti ada nilai ataupun gaya hidup sebagaimana orang berjaya. Yang pertama, saya nak beritahu, saya punya kolej saya dulu, laki puang ni asrama dia campur. Bawah puang laki, bawah laki setingkat, 2 atasnya perempuan, 1 bangunan. Dalam 1 floor tu ada lebih kurang, dia macam ke rumah lah, ada 8 rumah. Dalam 1 rumah ada 3 bilik. Bayangkanlah, bangunan tu gerik tak ada, gerik di tangga tak ada. Maknanya kalau lah lelaki nak pergi rumah orang puang boleh, orang puang nak pergi ke rumah lelaki boleh. Kami pun ada fellow, adalah rumah di setiap penjuru. Tapi sepanjang saya duduk tu, tak pernah pun berlakunya kes, orang panggil apa, penzinaan, sumbang mahram ke, tak ada pun berlaku. Kapal adalah sedikit sahaja. Saya kapal ni nature ataupun benda yang luar biasa. Kalau kita letakkan di sekolah, kalau berada dalam keadaan demikian, laki puan atas, laki bawah, sudah tentu mulai-mulai ada laki akan diberi puan, sembanglah, kawan, ambil macam-macam cerita lah. Orang puan akan tengok depan rumah lelaki, tapi tak berlaku. Sebab apa tak berlaku? Sebab mereka tahu dan mereka buat kerja tu, mereka fokus. Bayangkanlah, mereka ni dah dapat tajaan pinjaman boleh ubah ke UK, dan rata-rata mereka ni dapat pinjaman paling kurang 500,000. Nak selesaikan degree mereka paling kurang 500,000, dan ada yang pergi sampai ke 800,000. Bayangkanlah, marah bagi lebih kurang 500,000 ke luar negara. Kepada orang yang berfikir pandai, berfikir bijak, kenapa dia nak gagalkan diri dia dengan dia berkapal, dengan sebagai contoh dia buat perzinaan ke? Sebab kenapa dia nak gagalkan hidup dia dengan perkara yang seronoknya mungkin 1 minit, 2 minit, ataupun mungkin berkapal dia setahun je. Lepas keluarnya daripada sekolah, alam persekolahan, membawa hala tuju masing-masing. Jadi saya nak beritahunya, yang pertama, orang yang berjaya, yang nak berubah, dia mesti dalam keadaan ada matlamat, ada fokus dia, dan dia ni tidak akan terjejah dengan perkara-perkara yang remeh-temeh ni. Dan saya ni tak pernah takut
pelajar saya ni berdua-dua, paling tinggi pun study group lelaki pun, hak tu je lah, study group je. Tak ada lah kata hamba Allah ni study group dalam sesebilik lelaki puan, tak ada. Sebab dia tahu, dia fokus. Fokus apa? Dia nak belajar luar negara, dia dapat dah pinjaman. Sama juga kita di dunia ini. Kita ni alhamdulillah kepada orang mukmin, kita telah diasah, telah ditanamkan yang bahawa kita ni ada matlamat hidup kita. Antaranya Allah Ta'ala sebut ila rabbika muntaha, kepada Tuhan kamulah tempat berakhirat. Jadi hidup kita daripada zaman kanak-kanak, zaman remaja, jadi alam dewasa sehingga tua nanti, sebenarnya perubahan siang malam, berubahnya kalender tahun hijrah, tahun Masih ini adalah sebenarnya akan membawa kita kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita akan dihisab dan hamba Allah Taala yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Taala akan dimasukkan dalam syurga. Begitu juga dalam kehidupan dunia ini, jika sekiranya kita ada fokus, tuan-tuan, kalaulah kita ada matlamat yang betul, kita tidak akan tergelincir dengan perkara-perkara yang remeh-temeh. Sebagai contohnya balah ataupun buli. Budak-budak besar tak ada buli tau, kan dia buli. Tak ada kerja buli pada zaman sekarang ni. Mungkin pasal kesedaran buli, tumbuh terancang, jarang dah berlaku kot saya rasa tu. Jadi budak-budak zaman sekarang, remaja-remaja zaman sekarang ni nampak dah. Zaman sekarang buli juga berlaku dalam media sosial, dan rekod ada menunjukkan bagaimana orang boleh rasa kemurungan disebabkan dibuli melalui perkataan dalam media sosial ataupun melalui dengan sebaran gambar mereka. Jadi perkara-perkara ni tak berfaedah pun untuk kita. Jadi saya ulang balik, pengalaman saya berdepan dengan pelajar yang bijak ni, walaupun mereka ni mengalami kehidupan remaja sama dengan awak semua, mereka ni tak terkesan dengan perkara-perkara yang buruk-buruk ni. Nak berkapa ke, dah nak berkapa pun bukannya nak kahwin je kan, sekadar untuk sweet-sweet je kan. Sejauh mana kemanisan itu boleh disembuhkan kan? Sejauh mana kan? Jadi tu yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua dok ingat yang kedua, perangai, terima kasih minum air, gaya hidup yang kedua. Mereka ni senang nampak bila mereka ni belajar, dan apabila buat keputusan ni, mereka ni boleh tengok dengan gambaran yang lebih jelas. Bila dia belajar, sebagai contoh belajar kan topik, orang biasa bila belajar topik A, dia faham topik A. Tapi orang pandai ni, bila belajar topik A, dia nampak subjek lain juga ada bincang pasal ni, ataupun dia boleh nampak topik A ni ada kaitan dengan topik Z sebagai contoh. Maknanya adalah mereka ni ada pemikiran yang nak kata jelas, dan dia mampu untuk melihat dalam gambaran yang lebih besar. Inilah yang menjadi masalah kepada remaja, sama macam keperangai kanak-kanak. Kanak-kanak ni tuan-tuan, kalau tanya budak-budak umur 2-3 tahun, dia berani tak sentuh ceret panah. Kita panah air, kalau tengok, kalau kita letak ceret panah tu depan dia, dia berani tak sentuh? Dia akan berani sentuh. Berani bukan kerana dia ni nampak disebabkan kematangan, tetapi dia tak tahu kali dia tak nampak. Sebab itulah dia berani. Jadi masalahnya pada remaja pada zaman sekarang, bukan semua orang yang mampu untuk melihat dengan gambaran yang jelas, gambaran yang menyeluruh, ataupun kita namakan sebagai kematangan dalam dia melihat sesuatu perkara. Yang ini yang jadi masalah kepada kebanyakan kita. Sebagai contoh, saya nak suruh berubah kepada jadi orang baik ni. Sebagai contoh rokok, ada di kalangan, saya percaya ada di kalangan awak ni serokok lah. Zaman saya umur 30-an ni, 40-30-an ni, zaman saya kecil, rokok ni telah diban, telah diharamkan untuk menaja mana-mana sukan-sukan yang besar.
Dulu ada piala bola, ada piala downhill. Kalau motosikal adanya downhill tajuk. Begitu juga dengan mana-mana sukan yang besar, memang ada syarikat-syarikat rokok yang menaja. Sebab itulah cara mereka tunjukkan lifestyle. Jadi bayangkanlah orang bersuka pun isap rokok, itulah lebih kurang. Jadi bayangkanlah telah dibank, dan bayangkanlah rokok ni telah ditolak lama berpuluh-puluh tahun, tetapi masih ada lagi di kalangan remaja kita masih lagi berkecimpung dengan rokok. Sedangkan orang tahu dah rokok tu bahaya. Macam ke saya nak pergi barat, minta maaf kalau kasar sikit, tuan-tuan tak kenal tahi babi. Saya kasar sikit, tahi babi tak kenal kan? Ke siapa biasa jumpa dengan babi kenal tahi babi. Jadi orang kata ni tahi babi ni najis mughallazah, jangan sentuh lah. Tapi awak ni oleh kerana dengan perasaan ingin tahu, tak tahu kenapa perasaan ingin tahu, dengan keadaan tak tahu kenapa ni, jadi awak sentuh juga tahi babi. Orang kata jangan sentuh, ni tahi babi. Walaupun comel, walaupun nampak indah, ni tahi babi. Sama juga dengan rokok. Walaupun rokok tu boleh tunjukkan satu lifestyle, menunjukkan awak rasa kematangan seorang lelaki, kemacuan seorang lelaki, tapi rokok tu benda yang buruk. Orang tolak lama dah, tapi awak ni tak boleh tengok dengan pandangan yang jelas. Tu jadi masalah. Jadi bila orang terang benda ni buruk, awak cedok, kita boleh rasa ataupun main kita cuba. Akhir sekalinya bukan saja rokok akan menyebabkan gaduh, begitu juga dengan benda-benda haram yang lain. Jadi saya nak pesan kepada diri saya dan juga adik-adik sekalian, untuk mendapatkan kematangan dalam hidup, kita boleh belajar melalui teori. Orang buat kajian, orang simpulkan kajian tersebut. Yang kedua, kita boleh belajar melalui dengan kesilapan kita. Bila kita isap rokok, bila kita isap dadah, kita rasa begitu buruk lah, menghayalkanlah, tak boleh fokus pada kerja, tak boleh fokus pada belajar, akhir sekali kita tinggal. Tetapi belajar melalui mistik ni tak ada masalah, boleh, tetapi dia sangat merugikan dari sudut masa. Belajarlah daripada pengalaman orang lain, belajarlah daripada guru-guru, yang mana guru-guru ni dia menyampaikan fact, menyampaikan fakta. Jadi sudah tentu fakta yang kita terima tu dia boleh cepat mematangkan kita. Sebagai contoh pada zaman sekarang lah, orang kata di antara, kalau nak jadi kaya, kerja yang kaya, di antara kerja yang belajar akademik dengan belajar TVET, hakikatnya di Malaysia orang lebih kaya dengan TVET. Orang boleh banyak kaya, orang boleh kaya banyak dengan akademik, boleh jadi CEO, boleh jadi accountant bertauliah, boleh jadi je. Tetapi sini tak ramai orang. Tetapi untuk berjaya dalam TVET, orang kata awak belajar sungguh, awak jadilah sebagai contoh juru senam. Ada juru senam yang mahal dibayar 3-4 ribu sehari. Jadi jadilah, belajarlah TVET, kira-kira awak boleh berjaya. Sebagai contoh, kalau nak dapat gaji 20 ribu, boleh sampai melalui industri TVET ini, belajar sungguh. Jadi kepada orang yang diberi maklumat, terutama guru-guru ni, kepada orang matang, dia nampaklah dan dia akan berusaha. Jadi bila dia nampak dengan jelas, dia mampu untuk menghasilkan matlamat yang jitu, yang utama, yang fokus, dan sudah tentu dia akan capailah apa yang dia hendaki. Jadi kembali balik kepada perbincangan kita, 8.45 dah, 10 minit lagi. Saya nak beri contoh beberapa golongan yang berjaya selepas dia berhijrah. Siapa kenal dengan Muhammad Salah? Kenal tak Muhammad Salah ni? Kenal orang puan kenal lagi bagus kan? Dia ni pemain bola ke pemain golf? Kalau jawab main golf tu tak berapa kenal lagi lah. Jadi semua orang tahu Muhammad Salah ni, dia ni berasal daripada Mesir. Dia ni orang Arab dan dia telah berhijrah berapa kelak. Padahal di Mesir pun dia pernah main, sehingga dia berhijrah dan dia dapat bagaimana kecapi sampai sekarang, bagaimana dia dengan
Sebagai contoh, kelab yang paling cemerlang ia bersama dalam Liverpool sebagai contoh. Ini contoh bagaimana individu yang berhijrah yang mendapat kejayaan. Apa lagi sebagai contoh, kena dok Jack Ma. Jack Ma kena ke dok Jack Ma? Jack Ma ni adalah pengasas kepada Alibaba kan, dia punya company. Malah kita ni banyak beli barang China kan. Jadi kalau ikut Jack Ma ni, dia antara milioner di China. Bayangkanlah di China ni bukan semua orang kaya, malah ada sebahagiannya miskin. Dan Jack Ma ni juga merupakan salah seorang yang miskin. Memang terkenal, dia ni bilioner yang bukan daripada orang kaya. Ada setengah orang kaya zaman sekarang ni anak kepada datuk, anak kepada bertawan tau, yang hanya meneruskan legasi. Tetapi Jack Ma ni berlainan. Bagaimana dia boleh reform daripada menjadi orang miskin menjadi guru pensyarah bahasa Inggeris, seterusnya berhijrah di US, ingat saya sekejap, kemudian mengasaskan platform Alibaba, Alipay dan sebagainya. Akhir sekalinya menjadi orang yang terkaya, malah menjadi orang yang terpenting di dunia ini oleh kerana dia mengasaskan perniagaan melalui online tersebut. Individu yang ketiga, siapa yang kena? Ahmad Dorji Dadaboy. Ayat ini kena Ahmad Dorji Dadaboy. Dia ni orang India, orang Gujarat India. Dia dengar kan? Kalau perasan, siapa pernah pergi KL, ada satu bangunan bank Islam yang indah, yang mana diwakafkan oleh beliau. Kalau ikutnya, Ahmad Dorji Dadaboy ini merupakan orang India yang berkelana banyak negara yang meniaga orang jutawan, yang mana dia mengakhiri hidup dia ni di Malaysia. Akhir sekali dia hidup ni dalam keadaan biasa-biasa, bukan jutawan, yang dia mewakafkan ke semua harta dia ni, bukan ke semua, kebanyakan hartanya ke dalam Allah SWT, dan ada sebahagiannya telah dibangunkan, sebagai contohnya menara bank Islam. Ini bagaimana orang yang berubah ke arah kebaikan, tuan-tuan. Jadi kesimpulan saya nak beri dalam masa 8 minit ni, adik-adik ataupun abang-abang sekalian, hijrah pada zaman sekarang tidak lagi sebagaimana zaman Nabi. Zaman Nabi berhijrah menegakkan agama sehingga kita perlu berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Hijrah pada zaman sekarang adalah hijrah daripada melakukan ataupun daripada bergelombang dengan perkara buruk, perkara mazmumah, kepada perkara yang lebih baik. Ataupun yang dalam ayat ni adalah hijrah mana Allah, mana kita berhijrah apa yang ditegak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya nak simpulkan, saya ada banyak tapi saya nak simpulkan beginilah adik-adik sekalian. Hijrah Nabi ini ataupun perubahan adalah sunnatullah. Banyak dalam makhluk di dunia ini mengalami perubahan daripada pokok yang kecil sehinggalah menjadi pokok yang besar yang boleh dijadikan perabot. Begitu juga dengan haiwan, daripada sekecil haiwan, daripada dok boleh berjalan sehinggalah dia boleh berjalan mencari makan, malah boleh membunuh binatang yang lain. Perubahan ini merupakan sunnatullah. Memang kejadian alam ini dari sudut sunnahnya memang akan mengalami perubahan, dan manusia juga perlu akur dengan perubahan. Dan kita ni tidak selama-lamanya muda, dan kita ni tidak selama-lamanya berada sebagaimana keadaan kita sekarang. Dan kepada orang yang celik, jadilah sebagaimana Nabi dan juga para sahabat. Mereka berhijrah demi Islam, demi menegakkan agama Islam. Jadi paling kurang saya sebut kepada abang-abang, kakak-kakak sekalian, hijrahlah paling kurang meletakkan Islam dalam diri adik-adik ataupun abang-abang. Sebab sebab selagi mana iman kita kuat, insya-Allah kita tidak akan terbabas dengan perkara-perkara yang merosakkan diri kita, kerana iman
dia telah meletakkan matlamat yang jelas dalam hidup kita. Orang zaman sekarang malah boleh mengurung. Cuma saya tanya, ada seorang ahli BTS, ada yang mengurung BTS. Siapa kena ahli kumpulan BTS? Tak kenal? Tak kenal Saya nak beritahunya, ada setengah daripada kita ni, walaupun dia mencapai tahap yang tertinggi dalam kehidupan di pandangan manusia, sebagai contoh jadi artis ataupun jadi influencer kan, bukan? Influencer tu penyakit kan. Influencer tu makanlah apa-apa pun orang akan beli berjuta-juta ataupun berpuluh-puluh ribu, baru makan 2 kali sebagainya. Maknanya dia ni berada di tahap yang tinggilah dari sudut pandangan manusia. Tetapi rekod menunjukkan molek-molek ada orang yang disanjung, molek-molek ada kemurungan, dan kita ada artis yang molek-molek ada yang bunuh diri, ataupun ada artis yang mengambil dadah. Kalau ikutnya duit berjuta-juta, sepatutnya hiduplah dengan penuh keseronokan kan? Tapi sebaliknya berlaku. Ini kerana orang yang tidak ada matlamat hidup, dia akan mudah putus asa. Dan saya pesan kepada adik-adik, kita ni ada matlamat hidup yang Allah Ta'ala telah letak, yang mana kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala dengan sebaik-baik, kita bawa kantong pahala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita. Dan bila kita ada mindset demikian, kita akan mencari kebaikan dalam hidup kita. Kita akan jadi mata lebah dalam hidup kita, bukannya jadi mata lalat yang mencari keburukan. Bila orang tawarkan kita kehidupan yang bermasalah, sebagai contoh di park ke, tuan-tuan, anak murid saya ni kawan dengan hari Minggu kawan-kawan je pergi park. Kalau ikut zaman adik-adik remaja ni, di park tempat baru tu nak pergi. Tetapi ada sebahagian besar daripada mereka tahu sejauh mana pun dia pergi kat park, keseronokan itu tak kepanjangan pun. Dia tahu bahawa matlamat dia itu lebih jelas. Baik dia belajar, baik dia mencari keseronokan yang lain yang halal di sisi Allah Ta'ala, seterusnya Allah Ta'ala redha, seterusnya akan dimasukkan syurga, dan Allah Ta'ala akan jamin kebahagiaan dia di dunia ini. Setakat itu saja, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada intipati, ada semangat roh perjuangan untuk berubah dalam hidup kita. Janganlah duduk dalam keadaan kita ni begitu saja, tapi berubahlah untuk kebaikan, utamanya kebaikan Islam. Setakat itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum.